Hai semua, salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi resepi dan cara-cara membuat idli ataupun appam India. Okey? Saya pasti ramai yang suka makan idli. Jadi tengok video ni sampai ke hujung dan belajarlah untuk buat idli dekat rumah. Kalau kita buat dekat rumah, memang bersih dan sedap untuk dimakan. Okey? Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Mula-mula saya nak tunjukkan beras idli yang ni. Okey, saya gunakan beras idli macam ni, bentuknya bulat. Okey. Boleh guna beras biasa. Kalau guna beras biasa kena masukkan nasi ya. So kalau guna beras idli tak perlu campur nasi. Okey, yang ini kacang ulundu, dal putih, kemudian halba. Okey, 3 bahan sahaja. Sekarang saya nak mula campurkan semua bahan ni dalam satu bowl yang besar macam ni. Masukkan 1 gelas ataupun 1 cawan beras idli. Lepas tu masukkan dalam gelas yang sama 3 suku dal putih, lebih dari separuh lah. Okey, nak campur 1 gelas pun boleh, tapi saya nak masukkan dalam 3 suku cukup dah. Okey, ulundu ni ulundu bulat ya. Jangan guna ulundu yang sudah terbelah tu. Jangan beli yang sudah terbelah ya. Kemudian saya nak masukkan halba dalam setengah sudu sahaja. Okey, sedikit saja, cukup macam ni ya. Sekarang saya nak cuci bersih dulu. Lepas tu rendam selama 8 hingga 9 jam. 10 jam pun boleh, tapi sekurang-kurangnya 4 jam lah. Okey. Biasanya saya akan rendam awal pagi, lepas tu saya akan kisar lewat petang lah. Ataupun semalaman, malam, dan boleh kisar pagi. Okey, sekarang saya nak start blend. Bila nak blend ni jangan buang air ni ya, air yang kita rendam tu dulu. Kita nak campurkan air yang sama juga, baru idli tu akan sedap. Okey. Idli ni sangat sesuai untuk makanan sarapan ataupun untuk makanan malam lah, makan malam. Okey. Okey, kita akan blend dulu ya bahan ni. Okey, saya akan blend 2 kali. Jangan masukkan banyak ya, nanti susah untuk kisar. Nanti adunan pun tak jadi halus lah. Okey, saya nak masukkan garam sekali dan blend. Masa blend tu jangan tambah air banyak sangat ya. Adunan tak boleh cair sangat dan juga tak boleh pekat sangat. Okey, blend sampai adunan ni jadi halus. Lepas tu boleh tuang ke dalam satu bekas yang tinggi macam ni. Sebab bila kita perapkan adunan ni semalaman atau beberapa jam, ia akan naik dan boleh melimpah keluar. Jadi eloklah kita masukkan atau tuang dalam satu bekas yang tinggi macam ni. Setiap kali nak blend, saya tambah sedikit garam ya. Lepas tu saya nak campurkan sedikit yeast dalam 1 sendok macam ni. Saya nak masukkan sedikit yeast, campur air sikit. Lepas tu kacau lah. Kacau sampai dia jadi cair macam ni ya. Biarkan selama 5 minit.
Lepas tu baru kita tuang dalam adunan dan kacau. Okey. So sekarang saya nak tuang dalam adunan ni. Okey. Okey. So last part ni, bukan last lah, untuk adunan ni, bila nak kacau tu jangan guna senduk atau sudu lah, guna tangan. Cuci tangan bersih, lepas tu kacau dengan tangan dalam 5 minit ke 7 minit cukup lah. Okey, sekarang saya nak biarkan adunan tepung ni naik ya. Jadi kita akan tutupkan bekas ni, nanti kita boleh check lah lepas 4 jam. Kalau nak biarkan semalaman pun boleh. Tapi had ni saya nak malam nanti saya nak buat idli. Okey, sekarang lepas 4 jam dia telah naik sedikit sampai atas ni lah, boleh lah. So boleh buat lah idli. Buka bekas ni, lepas tu kacau. Kali ni kita boleh guna sudu ya untuk kacau supaya adunan ni turun balik. Okey. Adunan tepung idli ni kena perap pada suhu bilik ya. Jangan simpan dalam peti sejuk terus. Perap pada suhu bilik dulu. Biarkan dough ni kembang dan naik. Lepas tu kacau dengan sudu bagi ia turun. Lepas tu baru kita boleh simpan dalam peti sejuk kalau nak buat idli pada keesokan hari ke, macam tu lah. Okey. Okey, sekarang saya nak kukus idli. Untuk bahagian pengkukusan idli ni, kalau kita tengok periuk idli ni ada 2 jenis. Satu periuk idli yang acuannya ada lubang, dalam acuan tu ada lubang. Satu jenis lagi yang tiada lubang. Bagi yang ada lubang dalam acuannya, kita kena alaskan dengan kain cotton yang disapu minyak, baru kita tuang adunan ke dalam acuan. Okey. Kalau tengok periuk idli yang saya guna hari ni, acuannya tiada lubang. Macam ni ya. Dia tiada lubang. Jadi saya sapu minyak dalam setiap lubang. Lepas tu baru saya akan tuang adunan tepung idli ke dalam acuan ini. Setiap kali nak tuang tepung idli ke dalam lubang ni, pastikan kacau ya. Kacau, lepas tu baru kita ambil 1 senduk, lepas tu tuang dalam air. Okey, saya dah tuang adunan dalam semua acuan ni. Lepas air dah panas, kita boleh letakkan semua plate acuan ni ke dalam periuk idli. Lepas tu kukus selama 10 minit. Ataupun bergantung pada pengkukus masing-masing lah. Tu
tutup periuk idli dengan penutup. Lepas tu api kena letak medium. Pastikan dough masak. Untuk cek boleh gunakan 1 garpu dan cucuk atas idli lah. Kita boleh semak sama ada dough ni telah masak atau tidak. Okey, setelah idli dah masak, keluarkan acuannya daripada periuk idli ya. Jangan biarkan ke dalam periuk idli. Lepas 5 minit baru kita boleh keluarkan setiap idli daripada acuannya. Kalau nak keluarkan idli semasa panas tu memang tak boleh lah, dia akan lekat dekat acuan. Jadi kita kena biarkan sejuk dalam 5 minit. Lepas tu baru kita boleh keluarkan semua idli. Okey, dah siap dah idli. Boleh dihidangkan bersama dengan kari ayam, sangat sedap ya. Idli yang kita buat dekat rumah ni memang sangat sedap untuk dimakan sebab ianya sangat lembut macam sponge cake. Berbanding dengan yang kita makan dekat kedai tu. Jadi cubalah sendiri dekat rumah untuk buat idli ni. Okey, tengok sangat soft. Jadi cuba dan post komen anda dalam ruang komen di bawah. Kita jumpa lagi di video lain. Okey, bye. Selamat mencuba.